120. Di video ini saya bersama rakan-rakan saya akan menerangkan tentang casting tool. Apa itu casting tool? Casting tool adalah aplikasi perisian yang digunakan dalam proses pemberi perisian. Cast merupakan singkatan yang digunakan terdiri daripada perkataan Computer Aided Software Testing, dan ia juga bermaksud alat pembangunan profesional multimedia atau pengkalan multimedia. Perisian ini boleh didapati daripada pelbagai vendor dan terdapat beberapa perisian yang berbeza untuk setiap aplikasi yang berbeza yang digunakan. Casting tool atau nama lainnya ialah webcasting adalah satu platform yang digunakan untuk membuat satu perjumpaan atau mesyuarat secara maya, iaitu secara atas talian dan tidak perlu berjumpa secara bersemuka. Apabila kita ingin menggunakan casting tool ini, kita haruslah mempunyai rangkaian internet yang stabil supaya tidak berlaku apa-apa yang tidak diingini, seperti tidak mendengar suara yang sedang bercakap, tidak dapat melihat apa yang disiarkan oleh seseorang, dan lebih teruk lagi, kita tidak dapat masuk dalam platform tersebut. Casting tool ini menjadi lebih popular di masa kini terhadap pelajar dan pekerja disebabkan oleh COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, dan ramai pekerja dan pelajar tidak dapat pergi ke tempat kerja dan sekolah. Maka mereka menggunakan platform casting tool ini sebagai gantinya. Terdapat pelbagai variasi aplikasi casting tool yang sering digunakan untuk merakam video atau membuat perjumpaan secara maya. Antaranya ialah Cisco Webex, OneStream, Webinar, Adobe Connect. Dan logo-logo di bawah ini adalah merupakan salah satu aplikasi casting tool yang lain. Sekarang saya akan menerangkan tentang contoh-contoh aplikasi casting tool. Yang pertama ialah Google Meet. Google Meet ialah perkhidmatan komunikasi video yang dibangunkan oleh Google. Kegunaan atau kelebihannya, ia boleh membuat panggilan audio dan video dengan resolusi 720. Yang kedua, boleh berkongsi layar seperti dokumen, bahan belajar dan lain-lain. Yang ketiga, host dapat menolak atau kita sering panggil kick pengguna yang tidak berkenaan di dalam Google Meet tersebut. Yang keempat, ia boleh menampung seramai 100 orang di dalam satu Google Meet ataupun di dalam satu perjumpaan. Aplikasi casting tool yang kedua ialah Cisco Webex. Cisco Webex ni ia dikeluarkan oleh syarikat Cisco dan ia menyediakan video mesyuarat secara online. Kelebihan Cisco Webex ni ialah, yang pertama, aplikasi ini akan memberikan layanan memuaskan kepada penggunanya dengan tampilan video yang HD. Yang kedua ialah ia sudah disediakan secara percuma. Hanya perlu pergi ke Play Store dengan mudah boleh mendownloadnya. Dan yang ketiga ialah mudah mengkongsikan layar ke semua orang. Webex adalah aplikasi yang sangat fleksibel dalam mengkongsikan sebuah video atau tayangan langsung kepada teman atau rakan sekerja. Sekadar itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aman bin Abdul Ghani, nombor matrik 058030 dari kos Diploma Sejarah dan Tamadun Islam. Baik, pada kali ini saya akan membentangkan mengenai salah satu casting tools yang kebiasaannya digunakan terutamanya di zaman sekarang, iaitu aplikasi Zoom. Baik, untuk pengenalan aplikasi Zoom merupakan salah satu perkhidmatan sembang dalam talian serta video. Seterusnya, aplikasi ini diasaskan pada April 2011 oleh Eric Yuan, iaitu bekas naib Presiden Webex Cisco yang telah menubuhkan syarikat baharu iaitu SASB. Pada permulaannya, mengalami masalah mencari pelabur kerana ramai beranggapan bahawa pasaran video telefoni telah banyak dan tidak mendatangkan keuntungan. Seterusnya, pada Mei 2012, nama syarikat telah bertukar nama kepada Zoom, diambil dari sebuah buku kanak-kanak bertajuk Zoom City. Baik, aplikasi Zoom ni mempunyai pengguna harian sekitar 10 juta orang. Namun jumlah ini melambung tinggi menjadi 200 juta sejak Mac 2020. Kebanyakan syarikat-syarikat utama di seluruh dunia menggunakan Zoom bagi tujuan mesyuarat maya. Ini kalau kita boleh lihat sewaktu Malaysia dilanda fasa PKP hari itu, ramai yang menggunakan aplikasi Zoom ni, terutamanya di kalangan guru dan pelajar. Baik, kemudian macam mana fungsi aplikasi Zoom ni?
Aplikasi Zoom adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dengan menggunakan video dan audio melalui jaringan internet. Aplikasi ini sangat membantu apabila digunakan dalam sesi pembelajaran, perniagaan, keagamaan dan menghubungkan masyarakat walaupun berada dalam jarak jauh. Selain daripada aplikasi Zoom ni, yang boleh kita jadikan contoh macam Webex, Google Meet dan sebagainya. Seterusnya, ia menjadi popular apabila agensi kerajaan dan institusi pendidikan mula menggunakannya untuk mesyuarat dan pengganti sesi kelas. Aplikasi Zoom ni juga boleh diakses melalui telefon mudah alih dan desktop. Kemudian memiliki fungsi dan ciri yang lengkap seperti whiteboard, chat dan quality stream yang baik. Baik, kemudian sudah pasti sesebuah aplikasi tu pasti ada dia punya kebaikan dan juga kelemahan. Di antara kebaikan aplikasi Zoom adalah kapasiti pengguna yang ramai dalam satu masa. Aplikasi Zoom mampu menampung seramai 1,000 pengguna dalam satu sesi kumpulan dan 10,000 bagi forum siaran langsung. Ini memudahkan mengadakan mesyuarat atau perjumpaan secara dalam talian walaupun masing-masing berada jarak jauh. Seterusnya, di antara kebaikan aplikasi Zoom, walaupun aplikasi Zoom merupakan perkhidmatan berasaskan langganan, pihak pengguna masih boleh menggunakan aplikasi ini secara percuma selama 40 minit. Ini sangat membantu pengguna baru untuk mencuba aplikasi ini. Dan selain itu, aplikasi Zoom juga merupakan aplikasi yang sangat mudah digunakan dan mesra pengguna. Seterusnya, di antara keburukan ataupun kelemahan aplikasi Zoom ni adalah tahap keselamatan yang lemah. Kebanyakan data peribadi pengguna boleh digodam oleh pihak penjenayah cyber dan pihak penyelidikan keselamatan yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan mereka. Hal ini secara tidak langsung memberi kesan kepada pengguna peranti Windows dan Mac. Seterusnya, keburukan yang lain, penggunaan data internet yang tinggi memerlukan data yang tinggi bagi memastikan sesi online tidak mengalami gangguan. Dan keburukan yang lain seperti Zoom bombing. Zoom bombing ni macam kehadiran orang tidak diingini di dalam satu persidangan atau sesi mesyuarat secara talian untuk keseronokan ataupun berniat tidak baik. Apa yang boleh saya rumuskan mengenai aplikasi Zoom ni, walaupun ramai menggunakan aplikasi Zoom ni di masa kini, tapi masih banyak kekurangan ataupun kelemahan aplikasi Zoom ni, terutamanya tahap privasi dan keselamatannya yang agak lemah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azriman Azra bin Umran, nombor matrik 058601. Saya akan menerangkan tentang Click Meeting dan Easy Talk. Okey, kita akan menerangkan tentang Click Meeting. Apa itu Click Meeting? Click Meeting menawarkan penyelesaian penyiaran web yang berkesan untuk pembelajaran dalam talian, pemasaran, demo produk, sesi latihan kerjasama pasukan dan banyak lagi. Ia membolehkan kita mengajukan acara berskala besar dalam talian dengan sehingga 10,000 orang ke teknologi penyiaran webnya. Kita juga mendapat akses terus kepada beberapa ciri unik yang biasanya tidak ditawarkan oleh perkhidmatan siaran web lain. Kita juga boleh menghantar mesej susulan kepada peserta, maksudnya kepada attender, menyediakan halaman pendaftaran promosi, mendayakan perkongsian media sosial dan menghantar jemputan email. Perlindungan password untuk acara Click Meeting, whiteboard, dokumen dan perkongsian video serta sijil kehadiran untuk penonton bersama-sama dengan pembincangan panel dengan sehingga 4 pemesan suara serentak, maksudnya 4 orang sekaligus. Seterusnya, Easy Talk. Kita semua pasti tidak tahu
banyak lagi webcasting yang ada di luar sana. Contohnya EasyTalk. Kita boleh membawa siaran web kita ke peringkat seterusnya dengan EasyTalk dan menyusun webinar perarakan automatik untuk acara langsung, iaitu live lah, yang disimulasikan. Perkhidmatan penyiaran web ini ialah pilihan terbaik untuk mengajukan acara pemasaran, rundingan jalan, kursus dalam talian, latihan jauh dan acara perarakaman yang lain. Selain itu, kerana ia sangat mudah digunakan dan dikendalikan, jadi tidak ada keperluan untuk juruteknik bagi EasyTalk. Ia boleh menampung sehingga 10,000 khalayak untuk setiap sesi. Selain itu, peserta, iaitu kita lah, tidak perlu berada di sebelah komputer riba atau desktop untuk menonton siaran web. Kita semua boleh mengambil bahagian melalui peranti mudah alih seperti telefon pintar kita. Kita boleh merakamkan acara dan kemudian memulakan siaran web secara langsung pada tarikh dan masa tertentu untuk peserta kita, yakni orang yang tengok live tu lah. Pesanan ini juga termasuk ciri luar biasa lain seperti ruang menunggu webinar tersesuai, penjenamaan tersesuai dan halaman terima kasih yang boleh membolehkan kita mengucapkan terima kasih kepada peserta kerana menyertainya. Teknologi hari ini sangat membantu dalam setiap pergerakan manusia. Kemajuan di dunia internet dengan akal kongsi mudah alih pintar menjadikan kehidupan lebih mudah dan tanpa batasan jarak. Tambahan pula, banyak perkara yang kita boleh pelajari secara online ni. Tapi platform seperti ClickMeeting, EasyTalk seperti ini juga ada banyak kelebihan dan kekurangannya. Antara kelebihannya, masa dan tempat yang fleksibel. Contohnya, kita bebas untuk memilih masa dan tempat sekiranya kita belajar menggunakan platform ini. Kerana kita tidak terkongkong dengan waktu pembelajaran yang telah ditetapkan seperti dalam kelas atau kuliah. Kita boleh memilih bila-bila masa untuk belajar mengikut kesesuaian kita sendiri. Seterusnya, menjimatkan wang. Platform ini boleh membantu untuk menjimatkan wang. Sebagai contoh, kita tidak perlu mengeluarkan wang belanja untuk pergi ke kursus yang jauh dari tempat tinggal kita. Contohnya seperti kita di Selangor, Johor dan lain-lain. Selain itu, kos penginapan juga dapat dielakkan sekiranya kita pergi ke kursus di tempat yang jauh hanya dengan belajar menggunakan platform ini. Selepas itu, memudahkan ulang kaji. Sekiranya kita tidak faham sesuatu perkara, kita boleh mengulang semula apa yang kita tak faham, apa yang kita tidak faham sehingga kita faham. Kalau tanya pada cikgu atau pensyarah, kadang-kadang mereka letih nak ulang benda yang sama banyak kali kan. Tapi belajar dengan menggunakan platform ini, ulang banyak mana kita boleh. Kekurangannya pula, data internet. Untuk belajar secara online memerlukan sambungan internet yang laju untuk melancarkan proses pembelajaran. Tidak dinafikan bahawa pada zaman sekarang banyak pembekal talian internet yang menawarkan pakej-pakej internet yang pelbagai. Terpulang pada kita untuk memilih pakej internet yang sesuai dengan tempat kita. Seterusnya, tidak boleh belajar secara face to face. Ada setengah orang lebih suka dan selesa untuk belajar secara face to face kerana mudah untuk bertanya soalan sekiranya tidak faham. Pembelajaran secara menggunakan platform ini kebanyakannya tidak dilengkapi dengan perkara ini. Namun dengan kemajuan teknologi, sekarang kita boleh belajar secara face to face melalui aplikasi ClickMeeting, EasyTalk dan banyak lagi. Akhir sekali, kita tidak fokuslah
belajar secara online ni adalah salah satu sesuatu yang bebas dan kita tidak akan diawasi. Jadi sangat mudah untuk kita hilang fokus atau bosan semasa pembelajaran. Akhirnya kita akan terlepas sesuatu dan mungkin juga kita akan salah faham tentang sesuatu perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rushaidi bin Abdul Rashid, nombor metrik 057945, daripada program Diploma Sejarah dan Tabligh Islam. Tajuk pembentangkan ialah casting tools. Saya akan membentangkan dua aplikasi casting tools kepada anda semua. Yang pertama ialah TeamViewer. Pertama sekali saya ingin katakan bahawa TeamViewer ini adalah satu jenama. Sedikit pengenalan kepada TeamViewer ini. Ia dibangunkan oleh syarikat TeamViewer AG yang berpangkalan di Jerman. TeamViewer ialah satu akses jauh dan perisian komputer. Ia pertama kali dikeluarkan pada tahun 2005 dan fungsi-fungsinya telah berkembang sedikit demi sedikit hingga sekarang. TeamViewer ialah perisian proprietary. Akan tetapi tidak memerlukan pendaftaran dan percuma untuk kegunaan bukan komersial. Telah dimuat turun dan dipasang pada lebih 2 bilion peranti. Next, kita pergi ke sistem operasi. TeamViewer ini boleh beroperasi pada peranti Windows, Mac OS, Linux, Android dan iOS. Kemudian kita pergi kepada TeamViewer Meeting. Kita pergi kepada aplikasi webcasting yang pertama, iaitu TeamViewer Meeting. Di dalam aplikasi ini terdapat ciri-ciri asas untuk kegunaan pengguna semasa berinteraksi. Seperti biasa, perlulah ada video yang membolehkan kita melihat wajah masing-masing, mic untuk bercakap, chat untuk chatting bersama ahli-ahli yang lain, dan skrin boleh membuat perbentangan, dan ada juga participant, kita boleh lihat kehadiran di dalam sesuatu meeting tersebut. Kemudian kita pergi kepada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan TeamViewer ini yang pertamanya boleh digunakan dengan talian internet yang sederhana. Kepada yang penduduk-penduduk di kampung, agak sesuai untuk digunakan tanpa perlu memiliki talian internet yang berkeluaran tinggi. Dan yang kedua, kapasiti tidak terhad, boleh memuatkan lebih daripada 100 peserta. Dan yang ketiga, TeamViewer ini tidak menggunakan data yang tinggi. Tiada masalah bagi student-student yang berada di kampung. Dan yang keempat, mudah digunakan. Dan yang kelima ialah percuma. Boleh di-download atau dimuat turun secara percuma tanpa bayaran. Kemudian kekurangan TeamViewer ini ialah hanya memiliki ciri-ciri asas saja, seperti yang saya katakan tadi. TeamViewer Meeting ini adalah satu aplikasi yang asas, simple, tanpa ciri-ciri yang advance.
seperti webcasting yang lain macam Webex, webinar dan lain-lain. Kemudian kekurangan yang kedua adalah ciri pautan. Link tidak tersedia. Ini di dalam kes kalau macam kita nak invite kawan-kawan, kita tak boleh buat macam Webex yang selalu kita buat tu, bagi link. Tapi untuk team viewer ini kita perlu bagi kod. Dia ada kod dan para ahli yang lain perlu memasukkan kod. Itulah kekurangan yang kedua, tak ada link. Dan yang kekurangan yang ketiga, tiada ciri rekod seperti Webex. Sekalipun kalau kita nak rekod juga, kita perlu membuat rekod skrin lah. Tak macam Webex tu, dia dah ada lah satu feature yang boleh rekod dan boleh simpan file tu. Okey, ini sedikit rupa tentang team viewer meeting. Ini yang ni dekat desktop. Boleh buat pembintangan, video call, phone. Cara nak join meeting tu saya dah bagi tahu tadi. Kekurangan dia cuma kena masukkan ID. Dia tak ada link untuk masuk. Okey. Kemudian kita pergi kepada Discord. Untuk Discord ini, sebelum saya membacakan yang lebih lanjut, Discord adalah satu aplikasi yang boleh dikatakan agak padat dan banyak ciri-ciri yang ada pada Discord ni. Kita pergi dulu kepada sedikit sejarah dia. Discord ini dibangunkan oleh Discord Inc. pada tahun 2015, masih baru lagi dalam 6 tahun. Dan Discord ini boleh beroperasi pada Windows, macOS, Linux, iOS, iPadOS, Android dan pelayar web. Kemudian kita pergi kepada sedikit pengenalan tentang Discord. Discord ialah VoIP, permesejan segera dan platform pengedaran digital. Pengguna boleh berkomunikasi dengan panggilan suara, video, permesejan teks, media dan file dalam sembang peribadi atau sebahagian daripada komuniti yang dipanggil server. Pada tahun 2021 ini, perkhidmatan ini mempunyai lebih 350 juta pengguna berdaftar dan 150 juta pengguna aktif bulanan. Ini membuktikan bahawa Discord ini mempunyai ramai yang meminatinya kerana 150 juta pengguna aktif bulanan satu dunia. Kemudian kita pergi kepada ciri-ciri Discord. Ciri-ciri yang pertama adalah pelayan, iaitu server boleh menyertai sehingga 100 server. Server ini lebih kurang macam kita kata group lah ataupun room. Kita boleh masuk dalam group ataupun room sebanyak 100 server. Boleh dalam satu server tu boleh muat untuk 250,000 ahli dan 25,000 ahli online. Maksudnya di sini, di dalam satu server, misal kata kita contohkan server sejati. Di dalam server sejati tu boleh ada 250,000 ahli dalam tu. Dan bila semua dah ada dalam tu, online serentak
boleh capai kepada 25,000. Untuk online serentak secara serentak ini bermakna Discord ini berkapasiti tinggi. Mungkin sebab ini ramai yang menggunakan Discord. Pada tahun 2020, Discord memperkenalkan ciri baru yang dikenali pelayan komuniti saluran, iaitu saluran. Boleh digunakan untuk sembang suara dan penstreaman atau pemesejan dan berkongsi file. Di dalam Discord ini kita boleh message, terus panggilan video dan penstreaman pengedaran digital. Boleh dibuat di dalam server, di dalam room atau server. Boleh juga membuat secara peribadi, iaitu message dengan kawan kita secara peribadi. Kita pergi kepada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama ialah serba guna dengan ciri-ciri yang menarik. Seperti yang kita lihat tadi, banyak ciri-ciri yang menarik. Tempoh masa bebas. Contoh macam kalau untuk Webex pengguna biasa, mungkin dia ada tempoh masa untuk tu macam 45 minit lebih kurang. Tapi untuk Discord ini lebih masa tak apa. Kalau Discord ini unlimited lah masa. Yang ketiganya percuma untuk dimuat turun. Dan kemudian kekurangan Discord ialah memerlukan talian internet yang baik. Ini kita perlulah mempunyai talian internet yang tinggi sebab untuk memudahkan Discord berjalan dengan lancar. Okey, di sini memerlukan gambar-gambar tentang Discord. Yang ni, yang sebelah yang warna hitam tu adalah voice. Macam lebih kurang dengan Clubhouse. Kalau nak bersembang dengan komuniti boleh buat dekat Discord. Untuk pengguna yang tidak menggunakan iPhone, misalnya kata ini lebih kurang macam Clubhouse. Ini di dalam server kan. Kemudian kita boleh lihat dalam server tu, yang gambar sebelah kanan atas tu, kita boleh lihat bawah discover tu. Di dalam server tu kita boleh cari server ciri yang macam mana kita nak, yang server yang gaming ataupun server yang muzik, education pun boleh, sains dan teknologi pun boleh, entertainment pun boleh. Kemudian kita pergi kepada yang di bawah ni, kiri bawah, itu ialah paparan muka. Apabila kita buka Discord ni, kita boleh lihat di sebelah bawah kanan, kita boleh sembang di dalam grup ataupun server. Belah kanan tu ada macam kenalan-kenalan kita. Kita boleh sembang secara peribadi juga. Okey, segala itu saja daripada saya. Segala kekurangan itu datang daripada saya. Minta ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah saja pembentangan daripada kurang kami. Kalau ada apa-apa soalan boleh kemukakan.
Saya ada soalan. Soalan dia, VoIP tu maksudnya apa? Terima kasih pada penanya soalan. VoIP itu maksud dia Voice over Internet Protocol, iaitu kaedah dan kumpulan teknologi untuk penyampaian komunikasi suara dan sesi multimedia melalui rangkaian internet protokol. Sekali lagi, VoIP itu Voice over Internet Protocol. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, soalan dia macam mana kita nak buang pop-up ataupun start-up yang dia selalu keluar bila buka laptop. Okey, bagi jawab soalan tersebut, saya akan tunjuk cara-cara dia. Di sini. First kita pergi dekat search ni. Dekat laptop kita kat bawah ni. And kita tulis start up. Ni start app ni. Tekan kat sini. And ni kita offkan ni. Cisco Webex Meeting ni. Lepas tu cara dia yang kedua. Kita pergi dekat Webex ni. Kita buka dah. Dia akan naik macam ni. And kita pergi dekat ni, nama kita ni, MA. Kita pergi ke setting. And kat bawah sign in ni dia ada tulis start Webex when my computer start ni. Untick sini dengan save. Itu sajalah yang kita boleh untuk cara buang bila buka komputer terus dia naik tu. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih. Nak bertanya. Assalamualaikum. Sila. Nak tanya ni, untuk penggunaan Zoom ni dia dikenakan bayaran ataupun tak? Okey, sebelum tu terima kasih kepada yang bertanya. Sebenarnya aplikasi Zoom ni dia free untuk yang mengguna berdurasi bawah pada 40 minit. Tapi kalau nak lebih pada tu, kita boleh upgrade kita punya account ataupun versi yang berbayar. Sebab bila kita buat bayaran ataupun langganan ni, kita dapat menggunakan aplikasi Zoom ni dengan durasi yang lebih lama dan dapat menampung 500 hingga 1000 peserta berdasarkan pakej langganan yang kita pilih. Itu saja, harap menjawab soalan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Itulah saja daripada kumpulan kami, Ustaz. Serahkan kepada kedua kami. Okey, terima kasih. Habis semua tangan ya.
Nanti apa-apa update insyaAllah akan beritahu dalam grup. Jadi sampai sini saja pemetangan kita, kelas kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. ونفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا ما القدر وذكر وفقنا وكل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واغفر رب رضوانك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسول المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تمشي المصطفى والى الحق الى عن والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصاب الغراء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين أقول لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.